أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, salam hormat kepada penutup-penutup ilmu kita semua. Jadi pertama kali marilah kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan kita mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan dia, yang mana dengan limpah kurnia-Nya Allah Taala saat itu dapatkan taruh umur kita lagi. Boleh kita saat itu menunaikan amal ibadat kepada dia lagi. Jadi alhamdulillah, maka pengajian kita saat ini atau muzakarah kita pada hari ini nak muzakarah tentang kita ayyuhawala lagi sambung yang mengaji kita lagi. Yang mana kita saat itu jadi beradu banyak hari saat itu. Harap-harap minta maaf kepada penutup-penutup ilmu kita oleh kerana kita saat itu tak ada doa tak ada doa royak. Kabar-kabar senyap gaib tak ada gaib mana tu. Oleh kerana kita saat itu ada keuzur sikit. Maka hari ini alhamdulillah saat itu Allah Ta'ala saat itu sembuhkan kita saat itu daripada uzur sikit-sikit. Bolehlah dapat kita saat itu sambungnya pengajian kita lagi. Tentang muzakarah ilmiah, muzakarah tentang kitab-kitab ulama-ulama yang termasyhur. Maka kitab ini kita mengaji kitab bagi Imam Ghazali lah. Jadi alhamdulillah. Maka sambungnya pengajian kita lagi bagi mereka-mereka yang ada kitab tu, boleh sama-sama kita tengok, boleh sama-sama kita muzakarah ngaji kita. Hak mana tak ada kitab sana itu, kita pakat dengar lah. Pakat dengar, pakat telinga dengar, tempat-tempat dengar. Jadi alhamdulillah, ngaji kita ni duduk pada muka 17 lah. Duduk pada muka 17 bagi mereka yang ada kitab lah. Orang yang tak ada kitab saat itu, dengar-dengarlah apa tentang nasihat Imam Ghazali nak royak pada hari ni. Kita ayyuhawala ni bagi karangnya bagi Imam Ghazali kita ni nak royak bab nasihat lah. Nasihat banyak. Seolah kata nasihat pak kepada anak. Pak nasihat terhadap kepada anak-anak yang dia sayang, anak-anak yang dia tercinta, anak dia yang dikasihi saat itu. Gapo yang nak pesan kepada anak dia. Anak-anak dia saat itu kena kepada kita duk dengar ni lah. Kepada orang yang duk mengaji kitab dia, kepada orang yang duk mentalaah kitab dia, kepada orang yang duk mengajar kitab dia saat itu. Kena kepada penutup-penutup itu duk dengar ni lah. Duk mengaji, duk muzakarah bersama dengan kita ni lah. Pakat-pakat berkongsi sama-sama, pakat-pakat kita saat itu fikir, pakat-pakat kita saat itu kira, pakat-pakat kita saat itu iktibar apa saja yang mana
Imam Ghazali pesan dah terhadap kepada fak kita semua ni. Tentang kita yang kita nak baca hari ni itulah nak royak. Jadi alhamdulillah betul bagi mereka mana tengok dah bagi mereka, bagi penutup-penutup kita tengok dah tu dengan sebesar-besar hati kita minta apa, minta biar di becek like atau becek share sikit-sikit sebanyak tolong kerana kalaulah dia mau tolong saat itu situ kita dapat boleh panjangkan lagi pengajian kita atau muzakarah kita di dalam page ni tu. Oleh kerana kita ni baru buat page, kalaulah tak ada situ pertolongan atau sokongan daripada penutup kita saat itu dia tak akan panjang lah pengajian kita. Salam hormat kepada kaum sahabat kita, teman-teman kita yang duduk pada Mesir saat itu. Duduk tengok saat itu muzakarah ya tu, muzakarah ya. Bukan mengajar tu, bukan mengajar, bukan nak ceramah ni, muzakarah main-main tu ya ni. Terima kasih lah. Mana tengok saya kita tengok sana tu. Harap doa lah sama-sama sampai kat doa. Salam hormat kepada penutup-penutup kita semua duduk tengok. Kawan-kawan kita duduk juk Mesir tu. Punya khabar atau masalah ni tu nak peksor tu. Mudah-mudahan saya kita hidup sana itu dapat peksor dengan selamat dan najah semua bitaufiq wan najah. Lulus di dalam peksor sana itu. Tu. Alhamdulillah, terima kasih Ro. Maka tak lewatkan masa oleh kerana kita tak stemmek masa kita baca saat itu sejalah. Sejak sehari saat itu dia kecek banyak isi kita tak luak deh. Maka alhamdulillah sambungnya kebanyakan pengajian kita pada muka 17 saat itu. Tengok dia kata sambungnya lagi duk lain nasihat yang ketiga. Nasihat yang ketiga ni dia katanya ilmu itu tak ada nak yang dimanfaat malaikat kita saat itu kena sudah beramal. Sudah kita saat itu amal dengan dia barulah ilmu kita saat itu yang dimanfaat. Tu. Ni tahu saja seolah tajang ada kakah dah ada tubuh tapi kita saat itu tak ada guna, kita saat itu tak ada cuba sendiri, ia tak akan jadilah kakah yang kita ada dalam tubuh saat itu. Atau nak katanya orang yang ada ilmu dah orang yang ada ilmu dah, orang yang ada pengetahuan dah dalam tubuh saat itu. Kalaulah malah nak buat amal, ilmu hak kita ada saat itu, pengetahuan kita ada saat itu tak ada manfaat. Tak jadi barakah apa-apa. Tu duk kecek nasihat yang tiga lagi lah sambungnya pengajian kita. Kerana minggu dulu kita baca tak habis, kita sambungkan pada hari ni pula. Ni nak ayat katanya hak pengajian hari ni nak ambil dalil ayat Quran tentang orang yang ada ilmu ilmu tu tak akan jadi manfaat malaikat dia saat itu kena beramal dulu. Wa amatik. Tahu dah tak saya nak buat. Semua katanya minggu dulu saat itu. Ya buat bandingnya katanya orang saat itu ada kakah cukup dah letangnya saat itu. Apabila datang singa mari tak pandai nak meneh, tak pandai nak melepas. Tu salah lagu tu dah orang yang ada ilmu dah dada, orang yang ada pengetahuan dah dada diri saat itu. Tapi tak ada beramal saat itu seolah-olah katanya tak ada berguna apa lah. Tahu pun jadi tak ada berguna apa lah, tak ada manfaat apa. Waktu kita tak mahu tu ni berdalil ayat Quran lagi hari ni sambungnya sambungnya berdalil ayat Quran tentang orang yang ada ilmu tapi ilmu dia saat itu tak jadi manfaat malaikat dia saat itu kena beramal, dia tu kena guna. Lagu mana ayat Quran nak kata gini dia katanya dan firmannya lagi, firman Allah Ta'ala lagi firman lagi dia kata innallazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Tu tu ayat Quran surah Al-Kahfi ayat 107 dan ayat 108. Tengok ayat Quran hari ni nak ayat berapa tentang orang yang ada ilmu dah tapi ilmu yang dia ada, ilmu yang Allah Ta'ala bagi, ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada dia, ilmu yang Allah Ta'ala kurnia dah kepada dia tapi ilmu itu tak jadi manfaat malaikat dia tu kena beramal. Tengok dia katanya maksudnya firman Allah Ta'ala.
Maksud gapo weh ayat Quran Allah Taala. Imam Ghazali punguk boleh kita ayo ni. Dia katanya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Taala, orang-orang yang percaya kepada Rasul-Rasul Allah Taala. Tu mana katanya orang yang beriman dan beramal soleh. Tu beriman dah lagi pula dia tu beramal. Orang-orang yang percaya dengan Allah Taala, orang-orang yang beramal yang amal yang molek, amal yang soleh saat itu, adalah syurga Jannatul Firdaus. Itu sebagai tempat tinggal mereka itu. Sebagai tempat tinggal mereka. Ini nak ayat katanya. Adalah mana? Orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh saat itu. Syurga Jannatul Firdaus. Syurga balas bagi orang yang mana? Orang yang beriman. Orang yang percaya dengan Allah Ta'ala. Orang yang percaya pada hari kiamat. Orang yang percaya dengan Rasul saat itu. Orang tu saat itu. Lagi pula dia percaya dengan Allah Ta'ala dah. Lagi pula dia saat itu beramal yang soleh. Buat amal apa saja yang molek. Buat amal yang apa saja yang Allah Ta'ala suruh. Tinggallah apa saja yang Allah Ta'ala larang saat itu. Orang tu saat itu. Orang yang duk kelakuan dia pasal tu saat itu. Syurga Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Tu ni katanya. Tu balas tu tempat suk bagi orang yang duk pasal tu saat itu. Tempat dia nama Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ni hak molek sekali lah ni. Hak molek sekali lah. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh saat itu, tempat dia nya Allah Taala katanya Jannatul Firdaus. Tu mana tempat tinggal mereka itu saat itu, situlah balasnya. Tu ni katanya orang yang beriman lagi pula beramal. Ni kata takut beriman imedah. Amal tak sih. Tu tak sih dah. Tu ni katanya orang yang duk pasal tu saat itu beriman dengan Allah Taala lagi pula dia saat itu beramal yang soleh wa apa saja daripada perkara yang Allah Ta'ala suruh, tinggallah apa saja daripada perkara yang Allah Ta'ala larang. Orang duduk pasal itu sana itu, tempat tinggal ya. Iaitulah balas dia sana itu, ialah kena kepada Jannatul Firdaus. Habis. Mereka kekal di dalamnya syurga Jannatul Firdaus. Dan mereka sudah tidak mahu lagi mencari tempat yang lain daripada syurga Jannatul Firdaus itu sebagai gantinya syurga Jannatul Firdaus. Ni nak ayat katanya, orang tu saat ni tu, orang yang beramal dengan Allah Ta'ala, orang yang buat apa saja daripada dia tahu, daripada ilmu, daripada amal dia buat saat ni tu. Buat amal dia yang Allah Ta'ala suruh saat ni tu, orang duduk pasal tu saat ni tu, tempat tinggal dia, balas dia ialah kena kepada Jannatul Firdaus. Lagi pula dia saat ni tu kekal di dalamnya. Duduk lah tu semua selama-lama. Tu. Lagi pula dia saat ni tu, tak serah nak cari tempat yang terlebih molek daripada tu. Tak ada lah. Nak ganti daripada syurga Firdaus saat itu tak boleh. Tu nak ayat katanya, orang saat itu beriman dengan Allah Ta'ala, orang yang ada ilmu, orang yang ada pengetahuan dalam diri saat itu. Tu. Lepas tu, ia ada dah saat itu, ia beramal serta dengan ilmu yang dia tahu saat itu dikatakan amal yang soleh. Nak boleh panggil amal yang soleh ni, ia amal dengan ilmu. Tu. Buat dengan cara tahu, buat dengan jalan tahu. Tu. Nak boleh panggil katanya amal-amal yang soleh ni ialah dengan buat dengan jalan tahu. Buat ikut apa saja yang dia tahu. Tu. Ni buat tak tahu saat ni tu. Tu payah sikit dah. Nak comel tu payah lah. Soalah tergini dia mau tanya. Pandai tak buat nasi goreng? Pandai. Pandai. Tapi bos suruh buat semua saat ni tu, gibuh kakak ikut setel jadi nasi minyak. Atau mana katanya buat dengan tak tahu pasal itu tu. Tu. Ini dia katanya balas bagi orang yang ada ilmu pengetahuan. Lagi pula dia saat itu beramal. Dia saat itu buat lah. Amal dia saat itu. Ikut apa saja yang dia tahu saat itu dikatakan balas dia saat itu Jannatul Firdaus lah tempat balas dia. Balas dia. Lagi pula dia saat itu kekal di dalam syurga Jannatul Firdaus. Lagi pula nak ganti. Nak minta kepada Allah Ta'ala nak cari tempat ganti yang molek daripada Jannatul Firdaus saat itu tak murah. Tu nak katanya orang saat itu apabila ada ilmu dah buatlah apa saja daripada ia tahu saat itu tempat balas saya situ. Tu ni katanya tiap-tiap amalan saat itu tiap-tiap amalan saat itu tiap-tiap gapo tiap-tiap amal ibadat kita saat itu terhenti di atas ilmu. Terhenti di atas tahu. Terhenti di atas pengetahuan.
Tu rajin buat, dia tak ada ilmu, saja juga. Lepas tu ada ilmu, tak buat, saja juga. Panggil rugi sama rugi. Tak ada laba lek mana-mana. Tahu dah cara nak buat amal ibadat sana tu. Tahu dah katanya semaya ben ni nak buat dengan cara tertib terning, kena dengan rukun syarat ni lagu mana. Tahu dah tapi malah nak buat. Saja juga. Tahu dah katanya, kalaulah kita sana tu bangun malam, bangun malam buat amal ibadat. Nah, saja dapatlah kelebihan gia. Bangun qiyamul lail, bangun tahajud, bangun buat sunat tu sunat ni. Kamar dia mari masuk waktu pagi lah. Sebelum nak masuk waktu subuh, mari lah sunat subuh. Lepas dah subuh, mari lah sunat isyraq, mari sunat duha. Tahu. Kalaulah katanya, tahu katanya kalaulah kita pergi buat amalan tu sana tu, nescaya sana tu, nak tambah fadilat gia. Tahu tapi tak mau nak buat. Saja jugalah balas saya sana tu. Tu. Saja jugalah. Itu makna katanya ilmu, pengetahuan yang kita tahu sana itu tak akan jadi manfaat, tak jadi guna, malah kita sana tu kena buat dulu. Ni tanya, dia mau tanya boleh royak belakang gia. Tapi diri kita sana tu malah nak buat. Tu nak katanya ilmu yang kita ada sana tu tak ada manfaat juga. Tu nak katanya semua amal ibadat sana itu terhenti di atas ilmu. Nak boleh jadi amal yang soleh sana itu dia terhenti di atas ilmu. Ni kita nak ni. Rajin buat tak ada masalah, rajin buat tu nak buat pun kena tahu jugalah cara dia. Cara-cara dia, rukun-rukun syarat ni lagu mana, syarat sah nak batal ni lagu mana. Kita kena mengajilah suku situ sana itu. Nak boleh reti situ kita nak mengaji suku. Pas mengaji dah kita tahu kita buat. Itulah hak moleknya. Ni mengaji dah tahu dah malah nak buat tak jadi arti apa-apa. Letih saja ya kacau tahu sana itu. Soalah katanya ada mah le tangan dah tahu hidup pergi anak batu. Tu kita tak sih. Ada. Tu pakat-pakat insaf lah buat kita dah. Pakat-pakat insaf lah tengok email Ghazali katanya orang yang ada ilmu dah le dada sana itu, orang yang tahu dah sana itu duk le dada sana itu tapi malah nak buat amal ibadat sana tu tak jadi manfaat lah ilmu yang kita ada le dada sana itu. Tu dah tu nak pakat-pakat lah, nak pakat-pakat jaga, pakat-pakat pipeng-pipeng gi mari. Ni ayat Quran email Ghazali buat gini katanya orang yang beriman dengan Allah, orang yang buat amal yang soleh saat itu, tempat balasnya dia ialah kena kepada Jannatul Firdaus. Syurga Jannatul Firdaus. Syurga pekat tinggi dah lah ni Jannatul Firdaus ni. Yang dia nama syurga saat itu banyak dah. Maka Jannatul Firdaus ni panggil tempat hak molek sekali dah. Balasnya bagi orang yang mana beriman dengan Allah Ta'ala, orang yang rajin buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Buat amal ibadat, buat amal yang soleh saat ini terhenti di atas ilmu pengetahuan. Barulah jadi manfaat, tak rugi dia panggil. Tu dah habis. Tu maksud ayat Quran. Dan lagi pula dia kata dan firman-Nya lagi, firman Allah Taala lagi. Nak buat ayat Quran lagi. Nak tindih ayat Quran lagi, nak dikemah lagi. Nak jadi katanya tahakkuk lagi, tambahkan keyakinan lagi. Katanya kalulah orang saat itu ada ilmu dah, tak buat beramal dengan ilmu yang dia tahu, ilmu yang di Allah Ta'alawi kepada dia saat itu tak akan jadi manfaat. Dan kalulah bagi orang saat itu ada ilmu dah, tahu dah, kakah saat itu, lepas tu rajin buat amal yang soleh, buat amal saat itu kena rukun dan syarat, tepat balas dia saat itu, ayat Quran saat ini katanya, tepat balas dia ialah kena kepada Jannatul Firdaus. Sebut syurga nak tak? Nak. Wak we kena. Lepas tu kena rajin buat. Tu dah. Tu ayat Quran sana ni. Dan lagi pula Allah Ta'ala buat lagi. Dah. Imam Ghazali pun ayat Quran. Berdasar dengan ayat Quran lagi. Dia kata kan? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Surah Al-Furqan ayat 70. Dah. Tengok dia kata kan? Maksudnya firman Allah Ta'ala ni. Dia kata kecuali. Artinya kecuali saat itu tidak masuk neraka. Orang yang tak masuk neraka saat ini, orang yang macam mana? Orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amal yang soleh. Tu dah ni hak ni. Dah. Orang yang tak boleh nak masuk le neraka saat itu, dah. Kecuali malaikat. Orang yang tak boleh nak masuk le syurga saat itu, orang macam mana? Orang yang bertaubat. Yang bertaubat, orang yang senantiasa, orang yang rajin, orang yang cekap. Orang yang khabar dengan kesalahan dia saat itu,
Buatlah apa saja yang salah dengan hukum syarak Allah Ta'ala, dia sedar diri dia rajin taubat. Orang ning saat itu, dah, tak akan masuk sama sekali di dalam neraka. Taubatlah. Sentiasa istighfar duk mulut. Taubat azal tak amuh. Tapi kena ingatlah dia. Dia ada syarat pula. Nak taubat saat itu. Namun taubat kita buat pula. Taubat kita buat pula. Tu. Dia katanya, tak kesepa daripada kesedaran kita saat itu. Ni, nak ayat katanya orang yang tak boleh nak masuk dalam neraka saat itu ialah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak ada dah. Kalau tak ada nak taubat maya 5 waktu saat itu pun kalau rajin saat itu. Asbuk astagfirullah. Hak tu ya lepas maya saat itu payahlah sebut astagfirullah saat itu. Tu. Ni katanya orang yang ada salah dengan Allah Taala, dia rajin taubat dengan Allah Taala saat itu, orang tu tak masuk sama sekali di dalam neraka. Mana tahu dah. Di pada hari terima taubat saat itu. Dengan rahmat Allah Taala saat itu. Tu. Buat kesalahan lah setara mana saat itu tiba Allah Taala saat itu. Sing katanya mun tak salah. Hak tu kita nak tu. Ni buat kesalahan dah, rajin buat maksiat dah. Rajin dak buat benda hak pasal kejahatan dah tapi malah nak taubat hak tu. Hak tu lah kita bimbang sekali. Takut mati di dalam tak ada iman hak tu kita takut. Ni ingatlah katanya tiap-tiap apa saja daripada kita buat perkara yang Allah Taala larang, yang canggah dengan hukum syarak yang jatuh yang jatuh lak daripada hukum Allah Taala, ingatlah katanya sentiasa kita saat itu, rasa sedarlah diri kita saat itu taubat terhadap Allah Taala. Tu tak ada payah dia taubat saat itu dah. Sebab ajak ingatlah perkara kita buat saat itu, tinggal boleh azal hati, kemah. Taklah hati katanya benar aku nak buat saat itu. Tak serah. Hak kaca dak buat dulu aku tak serah nak tinggal. Azal hati, kemah. Tu. So, ni pak nak mana lek belakang. Dan beriman serta beramal dengan amal yang soleh. Orang yang tak boleh nak masuk dalam neraka saat itu. Atas sana. Dia katanya, orang yang tak akan masuk dalam neraka sama sekali. Allah Ta'ala royak ni. Ni dalil ya Ta'ala. Allah Ta'ala royak sendiri. Allah Ta'ala tu ya berjanji, ya tunai. Benar sungguh dengan janji dia. Dah. Kalulah kita saat itu buat dosa, rajin taubat. Allah Ta'ala katanya, tak akan masuk sama sekali di dalam neraka. Yang kedua, ya katanya, tak akan masuk dalam neraka sama sekali. Malaikat itu orang mana? Orang yang beriman. Orang yang percaya dengan Allah Ta'ala dah. Orang yang yakin katanya Allah Ta'ala tu satu. Tu. Allah Ta'ala saat itu dah. Allah dia tu ada, dia tu kuasa, dia tu sedia, dia saat itu kekal. Dia tu tak serupa dengan baru. Tu makna katanya beriman dengan Allah. Beriman saat itu. Dah percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, percaya dengan kitab Allah, percaya dengan malaikat Allah. Kita tu percaya dah, kita tu beriman dah oleh hati kita saat itu. Percaya sadah serta beramal. Amal-amal dengan amal yang soleh. Orang ni tak akan masuk sama sekali dia neraka. Ni percaya dah dengan Allah Ta'ala. Tapi amal ibadat kita malah nak buat. Amal yang soleh, amal kebajikan kita malah nak buat. Tuhan tak jamin hak tu nah. Hak Tuhan jaminnya orang yang beriman dengan Allah Ta'ala serta beramal, serta buat. Rajin buat. Buat ke apa? Buatlah apa saja daripada Allah Ta'ala suruh. Pasal benda wajib, benda sunat, benda makruh. Kita tak buat, benda haram tinggal sama sekali. Tu nak katanya, orang yang beriman serta beramal, buatlah apa saja saat itu. Daripada hak kebajikan, daripada hak yang mana? Hak yang Allah Ta'ala suruh saat itu. Ia beramal saat itu dengan amal yang soleh. Orang ni tak akan masuk sekali. Nak boleh jadi amal yang soleh saat itu, ia terhenti di atas ilmu tu. Ya gikut tu. Duk fikir kepada kena nak buat kena tahu. Kena ada ilmu nak buat. Tu. Orang ni Allah Ta'ala jamin katanya tak akan masuk neraka sama sekali. Tu. Dah, beriman dengan Allah Ta'ala serta beramal pula. Tu, beramal dengan amal yang soleh. Nak boleh jadi amal yang soleh itu terhenti di atas gapo. Terhenti di atas gapo. Jangan gaduh nah semata-mata buat saat itu. Kalau buat amal ibadat tadi ya. Tapi belum tentu lagi, belum tahu lagi katanya buat saat itu kena tak kena Allah Ta'ala nak terima, kita tak terima. Oleh kerana apa? Oleh kerana buat tak kena kena tak tahu. Hak tu kita takut tu. Hak tu kita takut. Dah. Buat saat itu dia rena-rena kena terhenti di atas kena tahu. Barulah boleh fadilat, barulah boleh ganjaran, barulah boleh balas pada hari akhirat esok.
Dah, orang ni beriman dengan Allah Ta'ala dah. Orang ni saat itu. Lagi pula dia beriman dengan Allah Ta'ala. Lagi pula dia buatlah apa saja daripada amal-amal yang soleh. Orang ni Allah Ta'ala jamin katanya tak masuk sama sekali dengan neraka. Ni nak ayat katanya, nak berdasar dengan ayat Quran ini, baik dalil katanya, orang yang ada ilmu dah, lagi pula dia saat itu rajin buat amal yang soleh, orang ni akan tak masuk sama sekali di dalam neraka. Hanya masuk, bahkan masuk dalam syurga pula. Tu. Ni berdasar ayat Quran katanya, dah tiap-tiap amal nak boleh hadir amal yang soleh saat itu, yang terhenti di atas ilmu. Ada ilmu dah malah nak buat amal yang soleh, rugi juga akhirat sana. Tuhan akan balas lebih daripada orang yang jahil tak tahu lagi. Tu dah. Orang yang tak tahu saat itu Allah Ta'ala balas seksa satu kali. Bagi orang yang ada ilmu dah, bagi orang yang alim dah, royak demo sedap dah bagi, tapi bagi dia tak buat, Allah Ta'ala akan seksa dua kali seksa pada hari akhirat esok. Mana tempat balas bagi orang tahu yang tak buat saat itu? Ialah neraka weh. Neraka weh ni berat sekali dah lah ni. Tu. Tu ni adalah katanya, dah, pakat-pakat insaf, pakat-pakat sedar kita saat itu, hak ngaji, hak tahu dah. Tu hak mengaji dah, ada ilmu dah, buatlah apa saja. Buatlah apa saja hak yang kita tahu saat itu. Janganlah tinggal, janganlah dak mensia-siakan masa kita saat itu. Jangan dak sungguh, jangan dak wei tahu tak ada, mulut tak ada. Tak ada kalau apa tak ada dalam mulut saat itu. Jangan dak wei ada sekali lapam tak ada dalam mulut saat itu. Kita tahu setara mana kita buat setara tu. Jangan dak wei ada demo cucur lak belakang. Tak pada dengan lain, tak pada dengan tahu. Royak kau orang sedap buat dak. Royak kau orang sedap dua diri malah nak buat. Tu jangan. Tu nak katanya kita tahu apa saja daripada ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita buatlah. Benda yang kebajikan, benda yang jadi manfaat bagi kita dan pada dunia dan akhirat. Duk situ lah. Tu. Buat sana itu terhenti, ingat terhenti di atas ada ilmu. Kalaulah buat tak ada ilmu, buatlah tak ada ilmu sana itu saja. Patut ada ilmu dah tak buat, mana katanya ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita saat itu, ilmu itu tak jadi manfaat apa-apa. Hak tu kita tak say tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saat itu capaklah daripada segala penutup-penutup ilmu kita saat itu, daripada golongan yang ada ilmu dah, lagi pula beramal dengan ilmu, lagi pula ilmu yang Allah Ta'ala beri saat itu jadi ilmu sebagai ilmu yang manfaat lah. Tu dah. Habis itu. Tu ayat Quran. Lagi pula dia katanya, dan apakah yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini? Tu. Kita nak kata lagu mana dengan hadis hak ni? Mana? Apabila engkau tidak beramal dengan ilmu engkau. Hadis itu ialah hadis ni ayat. Dia tanya kita. Imam Ghazali dia tanya pendapat kita. Dia nak bagi hadis Nabi ni, dia tanya pendapat kita, katanya, lagu manakah kita saat itu tak ada berilmu dengan apa? Tidak beramal dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kita. Orang ni pasal mana? Orang yang tak ada beramal. Dia tu ada ilmu. Dia tu ada kakak cukup dah lah tangan. Tapi reno tak mahu nak buat lagi. Dia tanya kita. Imam Ghazali ni. Kita pakat fikir. Pakat sedar. Pakat jaga diri kita ni. Ni tengok Imam Ghazali ni. Dia pesan kepada kita ni. Dia pesan kepada anak-anak yang dia sayang ni. Lagu manakah pendapat tafak kita? Bagi orang ni Allah Ta'ala wi ilmu dah tapi dia tak mahu buat amal. Lagu mana? Tengok. Mana hadis tu? Dia katanya, buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'i zakati. Wa sawmi ramadan. Wa hajjil baiti. Liman istata'a ilaihi sabila. Ni pasal duk ingat dah. Buniyal islamu ala khamsin. Duk ngaji tadika dulu. Tu. Maka hari ni hadis ni pula Imam Ghazali wari, patu dia tanya buat kita kelik. Tanya katanya pendapat kita nak buat lagu mana? Fikrah kita lagu mana? Kita nak buat lagu mana dengan hadis ni? Hadis mana? Hadis yang orang ada ilmu dah tapi tak ada beramal dengan ilmu dia saat itu. Lagu mana? Tengok. Dia katanya, maksudnya Islam itu diasaskan atas 5 perkara. Mana katanya asas bagi Islam, agama Islam ini, rukun Islam saat itu ada 5 perkara ni mana? Menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Cakap dah. Itu rukun Islam. Tu kita kena naik saksi, naik akulah diri kita saat itu dah bahawa tidak ada Tuhan, bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar, hak yang kita duk sembah saat itu kecuali hanya Tuhan saat itu Allah tu. So
Itu kita tahu dah. Dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Tu kita dah tahu semua dah. Duk menyaksi semua. Tu. Bahawa Muhammad satu ialah pesuruh Allah. Ialah utusan Allah Ta'ala. Dialah. Nabi Muhammad itulah jadi pesuruh Allah Ta'ala. Habis. Mendirikan sembahyang. Ni lagi. Iqamis solati. Mendirikan sembahyang. Tu kita biasa duk tahu dah. Ngaji tadika dulu. Tak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah yang keduanya mendirikan sembahyang. Dan lagi pula mengeluarkan zakat. Tu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ni sabit bagi orang yang ada siapa? Bagi orang yang menego lah. Menego mah, menego pernego apabila siapa hu siapa nisok, ya ada zakat dia lah. Mas tahu mana menego saat itu. Moda asal lagu mana pahlabo tahu mana. Cek tengok les tahun saat itu siapa rogi. Lepas tu cek tengok lah, cek tengok. Bagi orang duk menego, orang ada pernego yang banyak-banyak saat itu. Kena keluarkanlah zakat saat itu. Wajib kena keluarkan zakat apabila siapa tahun ni, siapa likungnya les tahun, lepas tu siapa zakat ni sok dia panggil, qadar dia saat itu. Tu. Maka orang tu kena wajiblah keluarkan zakat. Habis. Berpuasa di bulan Ramadan. Ni dah kita dah maklum dah, puasa di bulan Ramadan. Tu berpuasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib saat itu ialah puasa di bulan Ramadan. Lepas tu mengerjakan haji ke Baitillah. Menggereja bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Ni mana katanya? Rukun Islam saat itu. Tu yang kelima saat itu mengerjakan haji. Naik haji saat itu kepada Baitillahil Haram. Tempat dia duduk kepada Mekah. Hak tu sakut kepada dia. Bagi mereka yang mampu pergi ke sana lah. Bagi orang yang ada kekuasaan. Bagi orang yang ada bekal. Tu. Maka mereka saat itu, hak pesen tu saat itu, naiklah buat haji saat itu. Hak ada mampu lah. Mana duit buat ada selamat daripada perjalanan ni. Tu. Tu ni katanya, ni. Hadis ni hak Imam Ghazali tanya pendapat kita saat itu. Mana? Yang pertama, tak ada Tuhan malaikat Allah. Allah itulah Tuhan yang kita duk sembah yang di atas jalan hak sebenar. Tuhan yang sebenar yang kita nak sembah saat itu tak ada lah malaikat Allah Ta'ala. So, yang kedua Nabi Muhammad. Itu pesuruh Allah Ta'ala. Dan lagi pula yang kata saat itu, semaya 5 waktu mendirikan semaya. Tentu keluarkan zakat berpuasa di bulan Ramadan. Kerja ke haji kepada Baitillahil Haram. Kepada orang yang kuasa saat itu. Maka iman itu ya kata. Maka iman itu ialah berkata dengan lidah. Membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Ni nak ayat mana iman. Tu. Saat ni dukun Islam tu dah oyak dah. Dukun Islam saat itu mana? Tu terbinakan Islam saat itu akan Islam saat itu di atas 5 perkara dah oyak saat ni. Yang pertama, itu oyak saat itu. Tak ada Tuhan yang sebenar mereka Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji kepada Baitillahil Haram. Habis tu. Lepas tu dia kata pula, maka iman itu ialah perkata Maka iman itu, dia kata, ialah iman saat itu perkata dengan lidah. Tu mana kata kita mengaku dengan lidah, ikrar dengan lidah, lepas tu membenarkan dengan hati. Mengaku dengan lidah dah, lagi pula tak sudah, yang hati kita saat itu membenar, terima pula. Ikrar dengan lidah dengan mengaku asyhadu alla ilaha illallah tu kita kata. Tu mengaku. Tu panggil kata perkata dengan lidah, lagi pula membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Tu benarlah hati kita saat itu. Bukalah hati kita, terimalah hati kita katanya. Tak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Lagi pula dan beramal dengan anggota. Tu. Mana katanya? Kata-kata dah, benar-benar hati dah, dia tak lepas lagi kena beramal dengan anggota. Tu kena beramal anggota yang mana? Tengok semaya saat itu. Kena buat dengan anggota kita, kena buat. Kena rokok, kena sujud, kena apa. Dan lain-lain lagi lah. Tu nak katanya, iman itu tu ia bersakut pada berkataan dengan lidah dan benarlah hati kita dan beramallah dengan anggota kita saat itu. Habis. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak. Tu nak katanya hadis saat itu ayat tu terai dah. Pendapat teh lagu mana ada ayat saat itu. Tengok. Nyak si katanya bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah Taala.
Pas nak boleh tahu kata Tuhan yang sebenar saat itu terhenti di atas apa? Terhenti di atas ilmu. Kena mengaji pula situ. Tu nak boleh tahu kata Nabi Muhammad ni pasal mana. Tuhan kita semua dengan jalan sebenar saat itu Tuhan pasal mana. Kena Tuhan. Sifat dia pasal mana, zat dia pasal mana. Tu. Tahu ke tak? Tu. Ngaku-ngaku boleh, royak boleh. Tapi kita tahu ke tak situ. Lepas tu lagi pula kata mendirikan semaya. Pas nak boleh dirikan semaya tu diri macam mana? Duk kaca buat gia saat itu. Tapi buat dengan tak kena rukun dan syarat saja. Sajalah akhirat esok. Sajalah akhirat esok. Keluarkan zakat sana itu. Ya adalah kakah dia. Nak boleh keluarkan zakat sana itu syarat dia macam mana. Puasa pada bulan Ramadan pun ada syarat dia juga. Syarat nak sahkan puasa kita. Dah batal puasa ni lagu mana. Atau punya rejah haji pun seperti juga. Mengerjakan haji itu seperti juga. Nak boleh haji yang jadi haji mabrur, haji yang Allah Ta'ala saat itu terima, haji macam mana. Buat saat itu kena buat macam mana. Dia tanya pendapat kita Imam Ghazali dengan hadis ni. Tu makna kata semua saat itu terhenti di atas kena ada ilmu. Barulah amal kita tu akan jadi manfaat. Barulah amal kita saat itu jadi manfaat. Tu makna katanya hadis ni hak Imam Ghazali waktu itu tanya pendapat kita masing-masing lah. Kita wasa guano tak apabila kita dengar hadis ni. Kita duk biasa dengar jak lama-lama dah hadis ni. Tu. Saksi katanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa Tuhan macam mana? Muhammad macam mana? Orang macam mana? Tu. Lagi pula ngam di kasmaya. Dan lagi pula keluarkan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan lagi pula haji kepada Baitullah. Semua saat itu nak akan jadi amal kebajikan yang manfaat bagi kita terhenti di atas ilmu. Tu nak ayat situ terhenti di atas ilmu. Kena tahu situ. Tu. Atau kalaulah kita saat itu tak ada ilmu saat itu, makna katanya amal kita kaca dak buat saat itu tak akan jadi manfaat apa-apa. Tak ada balas pada akhirat esok. Seperti juga hak ni riwayat katanya email kita. Rukun email saat itu ia terhenti di atas perkataan dengan lidah, membenarkan hati dan beramal dengan anggota. Tu. Tu terhenti di atas apa? Terhenti di atas kena ada ilmu belaka duk ayat sana itu. Benarkan hati dengan apa? Membenarkan dengan hati. Lepas tu beramal dengan anggota. Tu beramal dengan anggota kita tengok ketika takbir lagu mana nak boleh hadis sahih yang sepenuh sekali. Tu baca Fatihah. Atau ketika kia saat itu kia pasal mana yang sah pada syarat yang Allah Ta'ala nilai. Tu mana katanya semua tu terhenti di atas kena ada ilmu. Barulah amal kita tu akan jadi manfaat. Habis dah. Tu ni katanya ilmu saat itu tak jadi manfaat kalaulah kita saat ini tak ada beramal. Tu tengok tajuk mondok nasihat Imam Ghazali bab yang 3 tu. Barulah katanya jadi manfaat. Ada ilmu dah malah nak buat tak ada manfaat. Ilmu ada ilmu dah serta dia terbuat, ilmu tu akan jadi manfaat. Tu dah habis. Tu yang nak ayat situ tu pakat fikirlah kita saat itu waspada rogi ilmu. Wasa ada rogi ilmu lah kata. Gitu lah dada kita. Kita buat saat itu wasa kena rogi. Kita buat saat itu sempurna rogi. Duk pada hari-hari ya saat itu. Demi hari sehari mana ni masa derah. Ngaji kita saat itu agama lagi kita tu banyak rogi ada. Tu. Agama lagi kita saat itu wasa penuh rogi. Wasa lepas rogi dengan tutup tasyarak, tutup atas kepala kita saat itu. Tu. Kita tak lepas dengan hukum syarak sama sekali. Ikut setiap segi, setiap sudut nak buat apa-apa saat itu. Tu ni katanya ada ilmu dah tak ada buat tak jadi manfaat lah. Ada ilmu dia buat, ilmu tu akan jadi manfaat. Lagi pula dia saat itu jadi boleh tolonglah pada hari akhirat esok nanti bagi kita saat itu. Dan tempat balas saya bagi orang yang mana ada ilmu dah rajin dia buat amal ibadat, buat amal yang soleh, tempat balas saya dia saat itu ialah mana? Jannatul Firdaus. Tu. Dan lagi pula orang yang tak boleh nak masuk neraka saat itu, orang yang tak boleh nak masuk neraka sama sekali, orang macam mana? Orang beriman dengan Allah Ta'ala dah, lagi pula dia tu beramal, buat amal yang soleh. Nak boleh ada amal yang soleh ni dia terhenti dia tak kena ada ilmu. Tu. Orang yang macam tu saat itu Allah Ta'ala katanya dia tak akan masuk di dalam neraka sama sekali. Pada kita pilih lah kita ni nak masuk dalam lubang mana. Dah akhirat esok kita nak masuk dalam lubang mana. Tu. Habis. Tengok dia kata pula. Dan dalil yang menuntut kita. Dalil ada tekan ni di atas kita saat itu. Supaya beramal itu. Sangat banyak sekali.
Ni nak kata dalih duk teke kita. Dah, supaya kita santu beramal itu sangat banyak. Tahu dah. Tu. Tahu dah patut kena buat amal saat ni tu. Tahu dah kena buat amal lah. Barulah ilmu saat ni tu ada saat ni tu akan jadi manfaat. Pas dalih duk tutup di atas kita saat ni tu supaya kita buat akan amalan saat tu sangat banyak sekali. Banyak setara mana? Sehingga tidak dapat dihitung banyaknya dalih saat itu. Tu ni katanya banyaknya dalih saat itu. Dah. Dalih duk tutup di atas kita saat itu supaya kita saat itu dah rajin buat amal ibadat. Tak kala kita saat itu ada dah ilmu, buatlah amal apa saja yang kita tahu saat itu. Itu banyak. Dan walaupun seorang hamba itu masuk syurga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala. Namun rahmat dan kemurahan ini didapatkan setelah seorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan. Tengok Imam Ghazali kat bawah ni. Ni molek ni Imam Ghazali dia kata. Saat ni dia kata dalil duk menutup di atas kita saat itu. Tutup di atas bagi orang yang ada ilmu, suruhlah buatlah amal ibadat saat itu sangat banyak sekali. Sehingga nak orang nak hitung tak habis. Kalau lah ada ilmu dah, buat, balas saya gini. Saat ni dia buat dah ayat Quran ke. Orang yang ada ilmu dah serta buat amal yang soleh, dah orang ning saat ni tu yang kata mana? Tak akan masuk neraka sama sekali. Ada ayat saat ni tu. Dan yang kedua saat ni tu, orang yang ada ilmu dah serta beramal yang soleh, tempat balasnya dia saat itu ialah kena kepada Jannatul Firdaus. Tu banyaklah dalil saat itu. Dan lagi pula yang katanya, dan walaupun seorang hamba itu, seorang hamba di kalangan hamba Allah Ta'ala saat ini, masuk syurga, hanya seorang saat itu dengan rahmat. Hanya masuk syurga saat itu dengan rahmat. Sungguh perkataannya dah dia kata, walaupun seorang hamba saat itu, rajin, malah nak buat amal ibadat, tapi boleh masuk juga syurga dia saat itu dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala, dengan sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Dia tu boleh masuk syurga. Walaupun seorang lagu tu saat itu, seorang ni boleh masuk syurga dengan sebab rahmat Allah Ta'ala dan kemurahan Allah Ta'ala. Tu. Dia saat itu malah dah nak buat amal ibadat, ada ilmu tapi amal ibadat malah nak buat, boleh masuk syurga. Dan lagi pula saat itu masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala dan kemurahan Allah Ta'ala. Orang ini. Namun rahmat dan kemurahan ini. Namun rahmat Allah Ta'ala saat itu. Dan kemurahan ini, iaitu kemurahan Allah Ta'ala saat itu, didapatkan setelah seorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadat. Tu makna katanya, hak molek sekalinya, sungguh perkataannya dia tu boleh masuk syurga, boleh masuk di dalam golongan orang yang utang saat itu. Sungguh pun orang tu saat itu ada ilmu dah, tapi malah nak buat amal ibadat. Sungguh pun dia lagu tu. Tapi hak moleknya Imam Ghazali katanya, kita saat itu patutlah mempersiaplah diri kita saat itu, buat amal ibadat lah. Buat amal ibadat lah hak tu molek. Persiapkan diri dengan ketaatan mana? Dan ibadat hak tu hak moleknya. Sungguh perkataannya boleh masuk syurga saat itu dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan kemurahan Allah Ta'ala. Maka molek kita saat itu siap sedialah, jadilah diri kita saat itu amal ibadat comel. Tu. Mana nak tahu? Tu. Hak katanya ada buat dah saat itu. Molek kita molek Allah Ta'ala terima, kita terima. Hak moleknya katanya, jadi molek lah. Jadi diri kita lah. Siap diri kita lah. Malah ke mana? Buatlah di dalam ketaatan, duduk di dalam ketaatan Allah Ta'ala. Buatlah ibadat yang Allah Ta'ala suruh. Tak kala kita ada ilmu dah buatlah. Sungguh perkataannya, nak boleh masuk syurga saat dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan kemurahan dia saat itu. Walaupun seorang lagu tu saat itu. Tapi ya katanya, moleklah kita saat itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadat. Hak tu hak molek sekali. Tu nak katanya, apabila kita ada ilmu dah ada, apabila kita tahulah ada pengetahuan dah di dalam tubuh badan kita saat itu, buat amal ibadat lah. Tu terlebih comel, buat siap dia. Sebab apa? Sebabnya Allah Ta'ala yang ayat Quran itu, dia saat itu akan balas baik bagi orang yang buat baik. Okay? Allah Ta'ala tak akan silap sama sekali di dalam perjanjian ayat Quran sebut saat itu. Sungguh perkataannya masuk syurga dengan rahmat dia, tapi Allah Ta'ala dah janji dah di dalam ayat Quran dia. Katanya, kalaulah bagi mereka yang buat baik, Allah Ta'ala akan buat balas baik. Bagi mereka yang buat tak molek, Allah Ta'ala akan balas dengan tak molek. Tu ayat katanya, sungguhlah seorang itu masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, maka moleklah bagi kita tu, siaplah diri kita, cedeklah diri kita sana itu, cedek mana? Buatlah.
apa saja yang Allah Ta'ala suruh saat itu. Duduk di dalam ketaatan dia dan rajinlah buat amal ibadat kepada dia. Boleh dikatanya buat amal ibadat saat itu terhenti di atas kena ada ilmu. Ada situ dah. Kerana apa? Kerana rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Hak tu. Tu lah. Tu sebenarnya katanya, siaplah diri kita tu. Imam Ghazali pesan katanya, siaplah diri kita sana itu. Cedelah diri kita sana itu. Dah, buatlah ketaatan dan ibadat sana itu. Kenapa? Kerana nak boleh katanya rahmat Allah Ta'ala tu mari kepada seorang sana itu. Dekat kepada hamba-hambanya hamba Allah Ta'ala satu. Rahmat Allah Ta'ala nak turun kepada siapa-siapa sana itu. Siapa-siapa mana? Yang berbuat baik. Hak tu. Hak tu. Mereka-mereka atau hamba-hamba yang pesan rajin buat benda kebajikan dan ketaatan dan ibadat terhadap dia. Hak tu nya. Hak tu lah rahmat Allah Ta'ala saat itu dekat sekali, mudah sekali nak turun kepada hamba-hamba dia saat itu. Tu nak katanya sungguh pun hamba Allah Ta'ala saat itu masuk syurga dengan rahmat saat itu. Ada ilmu dah malah nak buat amal ibadat kebajikan. Tahu-tahu saja. Tapi ilmu yang Allah Ta'ala dia tak ada akan jenis buat. Sebab apa? Sebab dia saat itu malah nak buat amal. Boleh masuk syurga. Sungguh pun boleh masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala saat itu. Hak moleknya Imam Ghazali katanya, siaplah diri kita tu. Cedelah diri kita saat itu. Dah. Di dalam ketaatan dan di dalam boleh buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab rahmat Allah Ta'ala saat itu, ia akan dekat, ia akan turun kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang buat baik. Hak tu ya. Tu dah. Ingatlah. Apa saja yang Imam Ghazali kata pada hari ini. Mana-mana duduk dengar, mana-mana pakat duduk muzakarah bersama dengan kita. So, pakat-pakat, pakat-pakat. Dah, baikilah diri kita. Pakat-pakat baikilah diri kita. Biar dika maju, biar dika apa? Kata kodum di dalam ilmu dan di dalam ibadat dia panggil. Janganlah jadi diri kita saat itu tahu dah ada ilmu dah. Kau jadi kamu nguno. Mana? Menguno dari segi amal ibadat pun malah nak buat. Dan menguno dari segi ilmu pengajaran pun tak ada. Malah nak mengaji, malah nak tahu. Hak tu rugi. Rugilah kita saat itu pada akhirat esok. Tah dunia ni tak ada yang boleh tahu. Duk wasa penuh, wasa pesedak duk. Tapi akhirat esok nu sesasan nu tak akan jadi apa-apa. Tak akan ada arti bagi mereka yang sesat pada sana esok. Atau mana-mana kita saat itu. Ada umur lagi, ada kekuatan, ada kesihatan. Pakat pisah buh ilmu banyak di dalam dada saat itu. Lepas tu buatlah. Buatlah malah dengan ilmu yang kita tahu saat itu. Mudah-mudahan saat itu amal kebajikan yang kita buat saat itu akan jadi manfaat tolong kita pada akhirat esok dah. Habis. Dia kata lagi, seandainya ada orang yang berkata, ni jikalau ada orang yang berkata, kalaulah orang ada orang duk kata lagu mana? Masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman. Maka kami menjawab. Kalau dia mau katanya, nak boleh masuk syurga saat itu, semata-mata orang beriman. Orang yang beriman yang boleh masuk. Tu. Boleh masuk syurga saat itu kena kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ada orang kata lagu tu Imam Ghazali kata. Lepas tu dia jawablah, jawab muai katanya. Kalaulah ada orang hidup royak katanya, nak boleh masuk syurga Allah Taala saat itu kena kepada orang beriman. Dia katanya, maka kami menjawab. Imam Ghazali nak jawab ke mana? Memang begitu, ya betul sungguh. Nak boleh masuk syurga Allah Ta'ala saat itu, terhenti di atas orang yang beriman, ya sungguh. Tetapi bilakah seorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat masuk syurga? Dia kata, bilakah seorang itu dah dapat sampai ke sana dengan selamat, itulah masuk syurga saat itu, dan berapa banyakkah halangi dan duka yang besar-besar yang mesti dilaluinya apa? Nya halangi itu sebelum sampai ke sana. Sungguh dia katanya. Sungguh nak boleh masuk syurga Allah Taala saat itu dah dengan apa? Dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh. Tapi dia kata di sini dah pada hari akhirat esok saat itu nak boleh masuk syurga saat itu nak boleh sampai sana dengan selamat. Mungkin kata mati pak masuk syurga lalu dak. Dan ya ada timi, ada ni banyak perkara lagi pada badai mahsyar saat itu. Sungguh pun dia katanya nak boleh masuk syurga dengan semata-mata orang yang beriman lagu tu saat itu. Imam Ghazali katanya, tapi nak boleh sampai sana dengan selamat saat itu, nak boleh sampai kepada syurga dengan selamat saat itu. Ya ada beberapa banyak halangi lagi. Dah cuba itu banyak lagi dan duka yang besar-besar yang mesti dilalui saat itu banyak lagi. Siapa tahu nak boleh sapa kepadanya dua lubang saat itu. Lubang neraka dan lubang syurga saat itu. Lepas lakah di sirat. Banyak soal mizan. Syafaat.
Ya banyak perkara lagi nak boleh sapa situ saat itu. Tu. Artinya kata sungguh pun katanya masuk syurga. Ya kata lagu tu kena nak boleh masuk syurga Allah Taala tu dengan sebab ada orang beriman, dengan sebab beriman kepada Allah Taala. Tahu tu. Sungguh pun kata lagu tu, tapi Imam Ghazali katanya nak boleh sapa kepada syurga saat itu. Ya banyak lagi halangnya dia. Ya banyak lagi cuba, ya banyak lagi cuba. Apa duka-duka yang besar yang mesti kita kena tepuh, yang mesti kita kena melalui. Habis. Maka duka pertama saat ini oh ya. Nak boleh temu duka saat itu. Gapo tak duka Dia katanya maka duka pertama yang mesti dilalui nyo duka saat itu. Iyalah duka ni. Duka ime itu sendiri. Duka ime ni. Tu. Duka ime ni sendiri. Apakah ia seorang itu mesti selamat daripada tercabut ime sehingga ke akhirat hayatnya. Tu. Tu ni katanya sungguh berkatanya orang beriman kepada Allah Ta'ala. Percaya dah dengan Allah Ta'ala. Percaya dah dengan Nabi. Kalau dia katanya, masuk surga dengan orang beriman. Mana? Ku percaya dah kata dengan Allah Ta'ala. Ku percaya dah dengan Nabi. Ku percaya dah dengan apa? Hari kiamat. Ku percaya dah dengan qadar Allah Ta'ala. Tapi dia kata nak boleh sampai ke syurga. Itu halangi banyak duka banyak lagi. Cuba banyak Imam Ghazali kata. Mana? Hak tepat kita kena cuba sekali. Hak tepat kita kena tepus sekali mana? Iaitulah yang katanya duka iman. Iman kita sendiri itulah. Ime kita saat itu. Ime kita saat itu. Lagu mana? Sungguh perkata percaya dengan Allah Ta'ala. Mengakulah kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Nabi Muhammad tu pesuruh Tuhan. Tapi pengakuan saat itu tak akan jadi arti, tak akan jadi manfaat. Kalaulah kita saat itu tak ada ilmu, tak ada isi dalam. Tu mana katanya, cuba yang pertama yang kita kena tepuh saat itu, iaitu kena kepada ime kita sendiri. Ime kita sendiri. Ime kita tu kuat, kau teguh, kau tebal, tak ke mana. Kita tak tahu. Tu. Akhirat esok tiba Allah Ta'ala royak kata mung ni percaya mengaku mulut saja tapi benar dalam tak ada sajalah kita saat itu. Tu ni tepuh mula-mula dah mula-mula kita saat itu. Nak boleh tepuh nak boleh temu dengan cuba mana ime kita sendiri. Tu nak katanya ime kita nak boleh jadi teguh, nak boleh jadi kuat terhati di atas kena ada ilmu. Masuklah kakak-kakak dari kita. Percaya dah katanya tak ada Tuhan malaikat Allah. Tuhan pesi mana yang kita kena tahu. Nabi Muhammad pesi mana yang kita kena percaya. Tu ni katanya sungguh perkataannya orang saat itu nak boleh masuk syurga dengan orang yang beriman, percaya dengan Allah Taala. Tapi iman tu hecek pula. Iman mu ni iman pesi mana. Nak boleh masuk dak syurga. Nak boleh masuk dak syurga. Iman saja. Buat rajin. Semua rokok sujud sia malas. Beriman dengan Allah Ta'ala. Tapi akhirat esok. Tak akan jadi guna. Kalaulah benda kita buat saat itu. Tu. Kalaulah benda kita buat saat itu. Tak ada benda dalam yang panggil. Tak ada ilmu. Buat dengan cara tak ada ilmu. Tak akan jadi manfaat. Itu ni katanya. Ilmu dengan manis sekali. Tahu kena buat. Ia akan jadi manfaat. Kalau tahu tak buat. Ia tak akan jadi manfaat. Rajin buat, tak ada ilmu, dia tak ada manfaat juga. Mana kata nak boleh ada manfaat saat ni, kena dua. Kena ku panggil. Habis dah. Tu ni katanya, dan mula-mula kita saat itu kena tepuh. Sungguh pun kita percaya dengan Allah Ta'ala dah. Tapi, dan mula-mula kita kena tepuh. Email kita tu heteh lah situ, tu hecek lah situ. Habis ya. Artinya kata pula, apakah ia seorang itu pasti selamat daripada tercabut email sehingga ke akhir hayatnya. Kita saat ni tu, boleh pergi secara mana? Kita boleh yakin kau kata iman kita saat itu nak selamat. Nak cabutlah iman kita sehingga akhir hayat. Kita rasa yakin cara tu tak. Hak tu kita takut tu. Akhir hayat kita saat ni ketika maliki mak nak cabutkan nyawa saat itu. Hak tu lah terhenti di atas iman kita. Pas iman kita saat itu kalau lah ada isi tak apa. Ni iman dah tapi isi tak ada. Hak tu kita takut. Tu Imam Ghazali tanya tu. Tu Imam Ghazali royak pesan kepada kita saat itu. Kita boleh tahu kata iman kita nak selamat ketika nak cabut daripada nyawa kita saat itu. Iman kita nak kemah tak macam tu. Iman kita nak teguh tak macam tu. Sebab apa? Sebab ketika nak mati saat itu sangat hura-hura sekali. Sangat banyak tipu-tipu daya daripada benda roik-roik saat itu. Lepas tu benda nak tepih daripada hara-hara ketika kita nak mati saat itu terhenti di atas ilmu tu. Ilmu tu akan jadi teguh bagi iman kita. Ni iman dah tapi ilmu tak ada. Hak tu lah saja. Hak tu nak katanya dan sekali mula-mula sekali hak kita nak akan tepuh iaitu kena kepada dan iman kita sendiri. Iman kita tu wasa teguh wasa tebar lagi. Wasa teguh dengan Allah Taala lagi.
tu royak mudah tapi nak buat tu payah. Setengah-setengah orang sana tu degil. Degil kan. Royak jalan molek. Buat dah tapi terhenti dah. Tak kena ada ilmu lah. Barulah amal kita sana itu akan jadi ke apa? Akan jadi manfaat. Boleh tolong kita pada akhirat esok. Ni tak. Rajin nak amal saja. Ilmu tak ada. Itu akan tak jadi pakah pah pun lah deh. Al-amalu bila ilmin kasayyarati bila steering. Tu. Al-amalu bila ilmin. Amal ibadat saat itu. Buat saat itu dengan tak ada ilmu. Kasayyarati bila steering. Seperti kereta yang tak ada steering tu. Buat lagi betul. Buat lagi mata. Lekok tu. Kok ning kubek dah tak pe. Tak kira. Buat betul semua. Nanti tak ada steering nak guste kat mana. Itulah nak ayat katanya. Kalaulah kita ada ilmu saat itu. Buatlah apa saja daripada amal ibadat. Dia boleh tahu. Dia boleh berai. Hati kita tu boleh berai. Buat benda ni kalau buat baik ni hati kita ni adik ni weh buat baik ni hati kita ni energi ke ujuk mungkin lebih baik tu nak katanya semua saat itu terhenti di atas kena ada ilmu barulah iman kita keimanan le dada kita saat itu akan jadi kuat akan jadi teguh tu dah dan lagi pula dia saat itu akan boleh manfaat syafaat kita pada hari akhirat esok tu bila tengok Imam Ghazali kata dan apabila ia telah mati di dalam keadaan beriman kalaulah seorang itu mati di dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah telah pasti pula bahawa dia tidak mempelepas atau rugi, muflis atau rugi. Ya cek pula situ. Kalaulah kita saat itu dah mati hal keadaan kita saat itu beriman dengan Allah Taala, beriman sungguh dengan Allah Taala, maka apakah telah pasti pula bahawa ada tidak muflis atau rugi. Ya cek pula situ. Maka apakah telah pasti pula kita kena bertepuh pula bahawa dia seorang sana tidak muflis atau rugi. Beriman dengan Allah Ta'ala dah mati. Tapi dia cek pula sana saat itu. Kita saat itu ada ilmu dah. Tapi amal ibadah kita buat tu. Rugi ke tak rugi? Makna katanya ada laba ke tak ada laba? Dia cek pula amal ibadah situ. Mana buat saat itu kena ke tak? Muflis tak? Muflis ni benggerak tak oleh amalan kita saat itu. Mana? Buat pun tahu tapi buat sikit sangat je. Panggil katanya tidak dia tidak muflih. Orang muflih dalam amalan ni lagu mana? Orang yang ada ilmu dah tapi dia pergi buat jugalah amal ibadat sana itu tapi buat tak banyak mana. Itu dikatakan orang muflih itu. Atau rugi. Tahu dah. Tahu dah tapi buat tak ada banyak mana merajik. Tak panggil tahu. Malah di dalam kebajikan, malah di dalam nak buat amal ibadat. Sebab apa? Sebab diri dia sendiri malah dia dalam nak buat kebajikan kepada Allah Ta'ala. Tahu dah. Tapi dah cek pula. Sungguh pun kata demon ni seorang ni mati dia beriman dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tu cek pula amalan dia buat saat itu. Masuklah golongan orang muflih ke atau orang rugi. Orang muflih macam mana? Orang muflih. Iaitulah orang yang bergerak di dalam amalan dia. Mana? Amalan apa sih zahir dia saat itu. Semaya amal ibadat saat itu. Dia malah nak buat. Buat juga tapi tak banyak mana. Atau mana kata masuklah golongan muflih atau rugi. Hak ni kita takut ni. Hak ni kita takut ni. Tengok Imam Ghazali tu. Sungguh mereka kata ada mati saat itu. Orang yang boleh segak orang mati dengan imam. Tengok cek ni. Tengok Imam Ghazali Hajawah muai deh. Kalau mereka tanya katanya Allah mati. Nak boleh masuk surga Allah. Nak boleh masuk surga Allah Ta'ala. Dia tu bersakut dengan orang beriman. Tapi kena cek pula. Beriman mula-mula saat itu. Hak Imam Ghazali goh katanya. Iman kita saat itu kuat setara mana. Iman kita tu tebal setara mana. Apa kita boleh yakin tak katanya. Iman kita duk bawa saat itu. Ketika nak mati saat itu. Nak selamat tak. Iman kita saat itu. Namun ketika nak mati. Digupur dengan Allah Ta'ala. Tu kita tak say tu. Na'udzubillah min zalik lah. Tu tengok Imam Ghazali goh tu. Yang kedua Imam Ghazali goh pula katanya. Kalaulah mati le imam pula dia kata. Sungguh perkata mati le imam dah ya tu saat itu. Akhir hayat dia mati dengan imam tapi Allah Taala cek pula situ. Imam dia tu, le imam dia tu amal ibadat hak dia saat itu. Ya wak saat itu masuk le golongan orang muflih ke atau orang yang rugi. Dia cek pula situ. Hak tu makna katanya moleknya siap sedialah diri kita saat itu. Kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sudah. Lagi pula kita saat itu buat amal ibadat banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab orang yang rajin buat amal ibadat saat itu, orang itulah yang paling dekat sekali dengan rahmat Allah Ta'ala. Orang itulah yang dekat sekali boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Dah? Ada ayat saat itu. Habis. Tu ni ayat katanya. Kalaulah yang katanya,
Mati saat itu, nak boleh masuk syurga Allah Ta'ala tu dengan semata-mata orang yang beriman. Ni tempat Imam Ghazali nak gah ni. Tempat Imam Ghazali awak nak gah sini. Tu. Habis dah. Habis tu katanya, dia kata lagi tak sana, kata siap sedia lah diri kita sana itu. Siap sedia, buatlah amal ibadat banyak diri kita. Orang yang rajin buat amal ibadat dengan ilmu yang dia ada, yang dia tahu, rajin buat amal yang dia ada ilmu, dia buat dengan apa dia saja dia tahu saat itu, orang itulah yang paling dekat sekali daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Situ yang nak tu. Habis dah. Dan berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Imam Hasan Al-Basri dia kata kena, Allah berfirman kepada hamba-hambanya, hamba Allah pada hari kiamat nanti. Tuhan kata pada hari kiamat esok. Tuhan seru pada hari kiamat esok, dia kata kena, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. Fakmu masuklah. Fak golongan masuk dalam syurga sana itu, Tuhan katanya mu masuklah dalam syurga sana itu dengan rahmatku, rahmat Allah Taala. Dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing mengikut amalan kamu. Katanya Allah Taala seru kepada hamba-hamba yang masuklah fakmu dalam syurga ni, tapi masuk sana itu dalam syurga mengikut atau apa? Cek radak keimanan kita saat itu. Mengikut amalan kita. Mengikut amalan kita. Masuklah syurga fakmu saat itu mengikut amalan yang apa saja yang kamu buat saat itu. Tu. Mu nak boleh duduk dalam syurga yang 1, yang 2, saya tengok amalanmu. Tengok amalanmu. Kalaulah amalanmu tinggi, boleh duduk mekat molek sekali. Kalaulah amalanmu kurang sikit, duduk mekat kena sikit. Tu nak katanya Allah Taala saat itu nilai mengikut amalan. Menilai nak boleh masuk syurga, nak boleh duduk dalam kedudukan syurga Allah Taala saat itu, Allah Taala nilai di segi amalan kita. Amalan kita. Tak amalan kita sepenuh rogi. Amalan kita buat tu kena rogi. Pas nak boleh hadis penuh, nak boleh hadis molek, nak boleh hadis kena dengan syarat, tak lain tak bukan kita kena mengaji. Kena ada ilmu. Dah. Ni tengok imam berkata Imam Hasan Basri. Pada hari kiamat esok Tuhan seru kepada hamba dia, masuklah fakmu syurga, tapi nak masuk dalam syurga sana tu mengikutlah peringkat darajat mengikut amalan yang kamu buat pada dunia ni. Tu nak kata semua serba-serbi sana itu dah amal ibadat kita saat itu nak boleh hadir amalnya soleh, ya terhenti di atas kena ada ilmu. Kita iman dah dengan Allah Ta'ala. Kita percaya dah dengan Allah Ta'ala. Lepas tu, adalah amal yang soleh. Kita nak boleh hadir amal yang soleh. Itu terhenti di atas kena ada ilmu. Tu ni katanya ilmu kita nak boleh hadir manfaat, malaikat kita saat itu kena guna. Kena buat. Ni kita tak ada malah nak buat. Tahu-tahu dah. Tahu-tahu dah. Tapi malah nak buat. Itu dikatakan masuk dalam golongan yang muflih pada amalan. Orang yang bergerak, orang yang jeng pada amalan. Hari akhirat esok tengok tu. Orang yang paling rugi sekali pada hari akhirat esok. Tu. Ni rajin buat tapi ilmu tak ada manfaat. Ada ilmu, tak ada buat, ilmu tak ada manfaat juga. Sabit tu Imam Ghazali kata sana ni, banyak ayat Quran nak bais, nak bakitkan bagi orang yang ada ilmu, buatlah amal ibadat. Buatlah amal-amal yang soleh. Sebab apa? Sebab balasan, ganjaran bagi orang yang ada ilmu serta dia amal satu, setengah daripada setengahnya, iaitulah tempat dia saat itu, akhirat esok, dia boleh masuk ke syurga Jannatul Firdaus. Tu ya. Tu. Orang yang ada ilmu dah, lagi pula rajin buat amal yang soleh, Allah Ta'ala katanya, orang ni tak akan masuk sama sekali di dalam neraka. Tu. Kita tak say. No. Habis itulah, pakat-pakatlah, mudah-mudahan hafal kita semua penutup-penutup ilmu saat itu. Dah. Pisah buah ilmu lah dada, buah ilmu dah aman teklah diri kita saat itu. Bekallah diri kita banyak. Tu tak ada gaduh hal lain dah. Tu. Buatlah amal ibadat yang mana kita tahu, kita orang mengaji tapi malah nak buat. Malah nak guna. Soalah katanya ada apa? Ada benda le tangi mat tak pandai nak guna. Itu dah, janganlah biar di lagu tu. Demo dan kita sendiri pun supo-supo lah. Bakat-bakat doa. Mudah-mudahan kita satu masuk dalam golongan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan lagi pula orang yang beramal yang soleh. Terhadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadat kita buat satu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tu terima. Mudah-mudahan itu apabila Allah terima amal yang soleh kita buat satu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tu masuklah kita saat itu. Dan penutup-penutup ilmu itu masuk dalam golongan yang masuk lagi golongan yang beruntung, yang bertuah, iaitulah masuk kepada syurga Jannatul Firdaus semua dah. Hati pakai duk cari situ lah. Nak boleh masuk Jannatul Firdaus pun kena mengaji lah. Dia ada mengaji, dia ada ilmu.
buatlah apa saja yang kita tahu saat itu. Barulah jadi manfaat, barulah jadi barakah kehidupan kita saat itu. Ni tengok pesan ni daripada Imam Ghazali tentang nasihat yang 3 ni. Pada modok ilmu itu tak akan jadi manfaat kecuali malaikat kita tu kena amal dulu. Kita kena buat panggil. Barulah ilmu yang Allah Taala bagi kita tu akan jadi manfaat, akan jadi apa? Akan jadi pertolongnya kita saat itu pada hari akhirat dah. Kelas sikit banyak daripada nasihat kita ayuh hawalak pada hari ni dah. Yang mana hak molek tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana daripada ada kasar, ada daripada tak sedap dengar saat itu, daripada semua tu mari daripada hawa nafsu kita dah. Harap maaf jangan nak buat boleh perut, jangan pakak-pakak dah buat kira banyaklah dah. Hak mana yang dimanfaat tu pakak-pakak tiba pakak-pakak jaga baik diri kita, pakak-pakak sedar diri kita. Dah. Usaha ya diri kita tu tamadun di segi pengajian, maju di segi pengajian, maju di segi amalan. Dah. Habis. Kemudian katanya nasihat keempat, qada balasan mengikut qada amalan. Dah. Kemudian katanya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhan arifin wa si' razaqana wa nawwir qulubana waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Astaghfirullah.